Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah summa alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. InsyaAllah pada hari ini Isnin kita dapat lagi meneruskan kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim, dan kita masih lagi membahaskan surah At-Tahrim, surah yang ke-66 dalam Al-Quran. Pada minggu lepas alhamdulillah kita dah sampai sehingga ayat 8. So pada hari ini insya-Allah kita sambung bermula ayat 9 hinggalah nanti ayat yang terakhir insya-Allah, iaitulah ayat 12 dalam surah At-Tahrim ni. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-9, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin. Jahidil kuffara wal munafiqin waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Yang bermaksud, wahai Nabi, berjihadlah menentang orang-orang kafir dan orang-orang munafik, serta bertindak keraslah terhadap mereka, dan sebenarnya tempat mereka ialah neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, melalui ayat 9 surah At-Tahrim ni, Allah Ta'ala menyeru kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan dalam seruan ini juga termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala mengatakan, Ya ayyuhan Nabi, wahai Nabi. Maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana telah saya sebut sebelum ni, bahawa Allah Ta'ala tidak pernah memanggil Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam Al-Quran dengan panggilan Ya Muhammad. Apabila Allah hendak memanggil baginda alaihi salatu wassalam, Allah akan panggil baginda dengan panggilan Ya ayyuhan Nabi, panggilan yang penuh kemuliaan dan juga kasih sayang daripada Allah Ta'ala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jahidil kuffara wal munafiqin, berjihadlah menentang orang-orang kuffar dan munafiqin. Sebenarnya kuffar dan munafiqin dekat sini mereka adalah sama-sama kafir, cuma ada perbezaannya. Kalau al-kuffar, mereka orang kafir yang menzahirkan kekafiran mereka, menampakkan kekafiran mereka secara terang-terangan. Manakala orang-orang munafik, mereka juga hakikatnya adalah kafir, cuma mereka menyembunyikan kekafiran itu dalam hati mereka
dan mereka menzahirkan keislaman di hadapan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan orang-orang yang tidak mengenali mereka, yang tidak mengetahui mereka, ingat bahawa orang-orang munafik ni adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, waghluz alaihim, dan bertindak keraslah terhadap mereka. Ayat Allah Ta'ala ni pertama memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tentu orang-orang yang beriman supaya berjihad menghadapi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jihad terhadap mereka, cara dia adalah sangat banyak. Termasuklah jihad dengan pendekatan dakwah, nasihat, ya, jidal, berdebat, bahkan sampai ke tahap berperang. Jika memang mereka tetap menentang ajaran agama Islam. Dan Allah menyatakan pada ayat ni, waghluz alaihim, dan bertindak keraslah terhadap mereka. Ini menunjukkan kepada kita bahawa dalam menghadapi orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik tu, tidak selalu bersikap lembut. Memang Allah Ta'ala perintahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam supaya berdakwah dengan pendekatan yang lembut. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Sekiranya engkau tidak berlaku lemah lembut kepada mereka, wahai Muhammad, nescaya mereka sudah pergi menjauh daripada engkau. Maka Nabi SAW sentiasa mengutamakan pendekatan dakwah yang penuh dengan rahmah, kasih sayang, penuh dengan sifat al-layyin, kelembutan kepada mereka. Memang itu sentiasa yang diutamakan Nabi SAW dalam perjuangan dakwah baginda, sehingga kan ramai sungguh yang masuk Islam. Tetapi ada masanya mesti bersikap keras, bertindak keras. Maka baginda alaihi salatu wassalam juga berperang, berjihad di medan perang, ketika mana penentangan dakwah itu amat sukar, amat keras daripada orang-orang kafir. Ini memberi pengajaran bagi kita bahawa dalam berdakwah kita kena mengutamakan sikap kelembutan, sikap rahmah, sikap kasih sayang. Tetapi kita kena ingat, bukan berarti kita tidak boleh sama sekali bertindak keras. Ada masanya kita umat Islam ni kena bertindak keras. Ya, ada masanya. Contoh ketika mana agama kita dihina. Contoh ketika mana agama kita cuba untuk dihancurkan. Ketika mana negara-negara Islam hendak dibinasakan, maka kita mesti mempunyai sikap yang keras, waghluz alaihim, dan bertindak keraslah terhadap mereka. Itulah yang dicontohkan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya. Maka Nabi SAW dahulu, selain baginda dikenali berdakwah dengan sikap yang lembut, penuh dengan rahmah, baginda alaihi salatu wassalam juga fakana jihaduhu sallallahu alaihi wasallam lil kuffari bis saif. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berjihad menghadapi orang-orang kafir bis saif, dengan pedang baginda alaihi salatu wassalam. Maka tercetus ghazawat, peperangan-peperangan dalam Islam. Kita mengenali ada
peperangan Badar, kita mengenali ada peperangan Uhud, kita mengenali ada peperangan dengan Yahudi Bani Nadir, peperangan Ahzab, peperangan Tabuk, ya, dan banyak lagi peperangan-peperangan yang lain yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman menghadapi orang-orang kafir. Jadi asalnya dakwah itu dengan pendekatan lembut, rahmah, tetapi ada masanya juga kena bertindak keras ketika mana penentangan itu juga dirasai begitu keras daripada orang-orang kafir ataupun musuh-musuh agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu melihat situasi, ya, bila kita mesti bersikap lembut dan bila kita perlu bertindak agak keras, ya. Wal munafiqin, dan berjihadlah dengan keras juga terhadap orang-orang munafik. Dengan orang-orang munafik ni, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berperang, ya. Maka jihad Nabi SAW dengan orang-orang munafik itu bil Quran, dengan Al-Quranul Karim. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat-ayat yang membongkar rahsia busuk daripada orang-orang munafik ni, sehingga akan ada surah Al-Munafiqun dalam Al-Quran. Dan sangat banyak Allah Ta'ala berbicara tentang orang-orang munafik di dalam Al-Quran. Kerana itulah pendekatan jihad terhadap orang-orang munafik, membongkar rahsia mereka, hakikat diri mereka. Nabi SAW tidak pernah mengangkat pedang untuk memerangi orang-orang munafik, ya, sebagaimana disebutkan, ya, ketika mana baginda SAW ditanya, kenapa baginda tidak memerangi orang-orang munafik, tidak membunuh mereka? Baginda pernah menjawab, li'alla yatahaddatsu an-nas anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Kata Nabi SAW, supaya orang-orang di luar sana tidak menganggap bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membunuh sahabat-sahabatnya ataupun memerangi sahabat-sahabatnya. Ya, orang munafik dengan Nabi SAW itu duduk dalam satu majlis, datang ke tempat yang sama. Maka orang-orang di luar sana, mereka tidak mengenali mana munafik ni. Mereka tak kenal, mereka tak tahu siapa munafik tu. Mereka ingat orang munafik ni pun sahabat Nabi SAW. Maka seandainya Nabi membunuh mereka, Nabi perangi mereka, maka orang di luar sana akan berkata, Muhammad telah memerangi sahabat-sahabatnya. Sama juga misalnya kita sesama umat Islam, ya, umat Islam ni pun tak sama, ya, ada sekadar Muslim saja, ya, tanpa dia menjalankan syariat Islam, dan ada juga orang mengatakan dia Muslim padahal akidah dia telah pun terpesong, kan? Banyak bentuk. Tetapi di luar dia mengatakan dia adalah Muslim. Begitulah dengan pelbagai aliran fahaman agama yang telah terpesong, ya. Bagaimana sikap kita dengan mereka? Sekiranya kita perangi mereka, ini sekadar andaian saja, sekiranya kita perangi mereka, ada yang membunuh mereka, apa orang kata di luar sana? Orang kata di luar sana, sesama umat Islam saling membunuh, dia kata. Kenapa? Kerana pada pandangan mereka, kita semua ni umat Islam. Padahal perbezaan begitu nyata, misalnya dengan fahaman yang berbeza, akidah pun telah berbeza kerana telah terpesong daripada akidah sebenar. Contohnya begitulah,
Tetapi kalau kita misalkan berperang, saling bunuh-membunuh, orang di luar sana dia akan mengatakan, sesama umat Islam saling membunuh satu dengan yang lain. Itu yang akan mereka katakan. Sebab itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat cerdik dan amat bijaksana, maka baginda alaihi salatu wasallam tidak memerangi orang-orang munafik. Padahal Nabi tahu mereka munafik. Allah bagi tahu mereka munafik. Tetapi baginda tidak memerangi mereka kerana baginda tidak mahu orang di luar sana menganggap bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah pun memerangi atau membunuh sahabat-sahabatnya. Baik, kita teruskan ayat Allah Ta'ala ni. Kemudian Allah Ta'ala sebut wa ma'wahum jahannam dan tempat tinggal mereka adalah neraka Jahannam. Ya. Tempat tinggal orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik ialah neraka Jahannam. Neraka yang sangat-sangat dalam. Neraka yang sangat-sangat jauh keraknya. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, bahawa orang-orang munafik tempat mereka adalah di dasar kerak api neraka Jahannam. Wal'i'azubillah. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Tidak ada tempat kembali yang paling buruk selain daripada api neraka Jahannam Allah Subhanahu wa ta'ala. So, oleh kerana itu sama-samalah kita menjauhkan diri daripada kekafiran dan juga kemunafikan. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wan nifaq. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada kekufuran dan kemunafikan. Baik, kita teruskan firman Allah Ta'ala ayat 10 surah At-Tahrim. Allah Ta'ala berfirman, ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Allah mengemukakan satu misal perbandingan yang menyatakan tidak ada manfaatnya bagi orang-orang kafir yang berhubung rapat dengan orang-orang mukmin selagi mereka tidak beriman dengan sebenar-benarnya. Iaitulah perihal isteri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Mereka berdua berada di bawah jagaan dua orang hamba yang saleh dari hamba-hamba kami. Dalam pada itu mereka berlaku khianat kepada suami masing-masing. Maka kedua-dua suami mereka tidak dapat memberi sebarang pertolongan kepada mereka dari azab Allah. Dan sebaliknya, dikatakan kepada mereka berdua, masuklah kamu berdua ke dalam api neraka bersama orang-orang yang masuk ke situ. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Pada ayat sebelum ni Allah Ta'ala sebut bahawa tempat orang-orang kafir dan orang-orang munafik ialah neraka Jahannam. Maka pada ayat 10 ni Allah Ta'ala mendatangkan contoh dua wanita yang akan menjadi penghuni neraka oleh kerana kekufuran mereka. Allah Ta'ala menjelaskan
Daraballahu mathalan lilladhina kafarum ra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Allah Ta'ala membuat satu misal, perumpamaan, perbandingan lihalatil kufrah, tentang keadaan kekufuran, fi mukhalatatihim al-muslimin wa qurbihim minhum wa anna dhalika la yanfa'uhum li kufrihim billah. Ya, Allah Ta'ala dekat sini membawakan satu misal perbandingan tentang hubungan rapat antara orang kafir dengan orang muslim, tetapi hubungan itu tidak ada mendatangkan manfaat bagi kekufuran mereka, iaitulah bihalati zaujati Nabi Nuh wa zaujati Nabi Lut, iaitulah isteri Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi wassalatu wassalam. Jadi Nabi Nuh alaihi salam, isteri baginda kufur, tidak beriman kepada Allah. Wa zaujatu Nabi Lut, begitu juga isteri Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Ya, ini ayat ni dihadirkan Allah Ta'ala, kata setengah ulama, ini untuk memberi amaran kepada Aisyah dan Hafsah radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana kita bahaskan pada awal surah At-Tahrim ni. Aisyah dan Hafsah telah menyebabkan baginda alaihi salatu wassalam mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah, sebagaimana kita bahaskan dahulu pada ayat yang pertama, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik, ya wallahu ghafurur rahim. Seolah-olah melalui ayat ni Allah hendak mengingatkan kepada Aisyah dan Hafsah, walaupun kalian rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kalau kalian menderhaka kepada baginda, maka hubungan yang rapat dengan baginda itu tidak akan mendatangkan sebarang manfaat kepada kalian, sebagaimana dahulu isteri Nabi Nuh dan Nabi Lut, kekufuran mereka kepada Allah tidak dapat ditolong oleh suami mereka sebagai Nabi Allah Ta'ala, iaitulah Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi wassalatu wassalam. Ya, ayat ni juga memberi pengajaran kepada kita bahawa dalam kehidupan ni Allah Ta'ala kadang-kadang menyatukan antara suami yang salih dengan isteri yang tak salihah. Ya, kadang-kadang dalam hidup ni Allah Ta'ala satukan antara suami yang baik, suami yang salih dengan isteri yang tidak salihah. Ya, kenapa macam tu? Secara Allah Ta'ala buat macam tu sebagai satu ujian. Ya, Allah tetapkan begitu sebagai satu ujian. Memang secara amnya ada ayat Allah Ta'ala, at-tayyibina lit-tayyibat wal-khabithina lil-khabithat. Lelaki yang baik adalah untuk wanita yang baik. Begitu juga lelaki yang buruk akan bersama wanita yang buruk. Secara amnya memang begitu. Tetapi kadang-kadang ada juga Allah Ta'ala satukan antara seorang suami yang salih dengan isteri yang tidak salihah. Tujuan dia apa? Allah Ta'ala hendak menjadikan sebagai ujian kepada mereka. Adakah mereka tetap sabar? Adakah mereka tetap berusaha untuk mendidik? Dan kadang-kadang Allah hadirkan mereka sebagai
medan dakwah kepada pasangan mereka. Ya, kanata tahta abdaini min ibadina salihaini. Mereka berdua, iaitulah isteri Nabi Nuh dan Nabi Lut itu, ada di bawah kuasa dua orang hamba kami dari kalangan hamba-hamba kami yang salih kedua-duanya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. So dekat sini Allah Ta'ala menyatakan bahawa isteri Nabi Nuh dan Nabi Lut itu kanata tahta abdaini, mereka di bawah kuasa dua orang hamba kami. Ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan, kata para ulama, bahawa dalam kehidupan berumah tangga, Allah Ta'ala telah menetapkan bahawa yang menjadi pemimpin, menjadi imam dalam rumah tangga ialah suami ataupun lelaki. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut kanata tahta abdaini min ibadina salihaini. Isteri Nuh, Nabi Nuh dan Nabi Lut itu di bawah dua orang hamba kami dari kalangan hamba-hamba kami yang saleh. Maknanya yang di atas menjadi pemimpin, jadi imam adalah Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi wassalatu wassalam. Maka dalam kehidupan rumah tangga yang menjadi imam adalah suami. Itulah ketetapan Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Fakhanatahuma, lalu mereka berdua berkhianat kepada suami mereka. Isteri Nabi Nuh berkhianat kepada suaminya, isteri Nabi Nuh berkhianat kepada Nabi Nuh, isteri Nabi Lut juga begitu. Apakah khianat mereka ini? Apakah maksudnya dekat sini mereka curang, berzina, melakukan perbuatan keji dengan lelaki lain? Jawapannya tidak. Para ulama tafsir bersepakat, isteri para Nabi tidak pernah melakukan perkara yang sebegitu. Khianat mereka dekat sini adalah khianat fid din, khianat dalam agama, bukan berkhianat dalam hubungan perkahwinan, tidak, tetapi berkhianat fid din, dalam agama. Maka mereka memilih kufur padahal suami mereka mengajak kepada keimanan. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, beliau menyatakan mazanata, isteri Nabi Nuh dan Nabi Lut itu tidaklah berzina. Maksud khianat dekat situ bukan berzina. Wa amma khianatu imra'ati Nuh, adapun khianat isteri Nabi Nuh itu apa khianat dia kepada Nabi Nuh alaihi salam? Fakanat taqulu linnas innahu majnun. Dia berkata kepada manusia bahawa Nabi Nuh itu gila. Kerana kita tahu Nabi Nuh alaihi salam ni berdakwah hampir 1000 tahun. Yang beriman tidak lebih daripada 80 orang. Termasuk isterinya tak beriman. Maka isteri Nabi Nuh ni berkata kepada orang innahu majnun. Dia mengatakan bahawa Nabi Nuh itu adalah orang gila. Inilah khianat dia. Wa amma khianatu ra'ati Lut, manakala khianat isteri Nabi Lut pula, fakanat tadullu ala at-taif, ia menunjukkan tetamu yang datang ke rumah Nabi Lut, yang mana hakikatnya itu dua orang malaikat, yang menunjukkan itu kepada kaum Nabi Lut. Sebagaimana kita tahu bahawa kaum Nabi Lut ni mereka adalah kaum yang tidak berminat dengan wanita, mereka hanya berminat dengan lelaki. So ketika mana datang tetamu Nabi Lut yang hakikatnya adalah malaikat, tetapi mereka datang dalam bentuk rupa dua orang lelaki, maka isteri Nabi Lut ni memberitahu kepada kaum Nabi Lut bahawa ada dua lelaki handsome yang datang ke rumah mereka. Inilah khianat yang mereka lakukan. So khianat yang mereka lakukan ialah khianatun fid din, khianat dalam agama, bukan khianat yang lain. Ya.
falam yughni anhuma minallahi syai'a, maka Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak akan dapat menolong mereka sedikit pun di sisi Allah Ta'ala. Walaupun sebagai isteri, walaupun hubungan mereka rapat sangat, dekat sangat, tetapi tidak akan dapat ditolong. Ini memberi pengajaran kepada kita, ya, bahawa al-qarabah, hubungan keluarga, kekerabatan, la tanfa'u sahibaha yawm al-qiyamah idza farraqa bainahuma bid-din. Tidak ada manfaat sedikit pun pada hari kiamat kalau berbeza agama. Kalau berbeza agama, walaupun saudara, walaupun suami isteri, walaupun mak dengan anak, ayah dengan anak, tak ada manfaat. Kenapa? Berbeza agama. Ya, maka tidak ada nilai nasab kekerabatan, ya, hubungan yang rapat kalau tidak disertai dengan amal yang saleh. Ya, nasab yang mulia itu ada, tetapi amal ibadat jauh lebih mulia. Maka tidak ada erti nasab yang mulia kalau tidak disertai dengan amal yang mulia. Ada orang mengatakan, saya turunan ni, saya nasab ni, saya keturunan ni. Kalau tidak disertai dengan amal yang saleh, tidak ada erti kemuliaan daripada nasab itu sendiri. Baik, kita teruskan ayat yang ke-11. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Dan Allah mengemukakan satu misal perbandingan yang menyatakan tidak ada mudaratnya kepada orang mukmin berhubung rapat dengan orang kafir kalau tidak terjejas keadaan imannya, iaitulah perihal isteri Fir'aun ketika ia berkata, wahai Tuhanku, binalah untukku sebuah rumah di sisimu dalam syurga dan selamatkanlah daku dari Fir'aun dan perbuatannya yang kufur dan buas, serta selamatkanlah daku dari kaum yang zalim. Ini ayat 11 At-Tahrim ni memberi pengajaran lagi bagi kita tentang bagaimana seorang isteri yang mukminah disatukan Allah dengan suami yang kufur. Ya, jadi wanita yang baik juga kadang-kadang dipertemukan Allah Ta'ala dengan lelaki yang tak baik sebagai ujian bagi dia. Ya, seperti Imra'at Fir'aun, isteri Fir'aun yang bernama Asia. Daripada mana kita tahu nama dia Asia? Daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Asia. Dia seorang yang beriman kepada Allah. Manakala Fir'aun, kita tahu sendiri. Ya. Idh qalat, isteri Fir'aun ni, yang mukminah ni, berdoa kepada Allah. Rabbi bini li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, binalah untukku di sisimu satu rumah di dalam syurga. Wa najjini min fir'auni wa amalihi. Wa najjini min fir'auna wa amalihi. Dan selamatkanlah daku daripada Fir'aun dan fitnah-fitnahnya, perbuatan-perbuatannya. Maka Allah Ta'ala sentiasa menjaga Asia ni daripada Fir'aun. Ya. Wa najjini minal qaumidh zalimin. Dan selamatkanlah daku daripada orang-orang yang zalim. Ya. Jadi begitulah kadang-kadang Allah hadirkan dalam kehidupan rumah tangga. Tak ada kalanya suami yang saleh, Allah Ta'ala datangkan isteri yang tak saleh sebagai ujian bagi dia. Dan itu perlu kita ingat
bahawa sesoleh apapun suami, ya, kalau isterinya tidak salihah, maka suami tidak dapat bantu. Sebaliknya, sesalihah apapun isteri, kalau suami dia tak salih, maka tidak dapat juga untuk ditolong. Dan begitulah kadang-kadang Allah Ta'ala menyatukan manusia. Allah satukan mereka dengan orang-orang yang tidak baik, ya. Baik, kita teruskan ayat 12, ayat terakhir. وَمَرْيَمَ بَنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. Dan juga satu misal perbandingan lagi, iaitulah Maryam binti Imran, ya, yang telah memelihara kehormatannya dan kesuciannya. Maka kami perintahkan Jibril meniup masuk ke dalam kandungan tubuhnya dari roh ciptaan kami. Dan sekalipun Maryam itu hidup di antara kaum kafir, ia mengakui kebenaran kalimah-kalimah Tuhannya serta kitab-kitabnya, dan ia menjadi orang-orang yang taat. Ya. Contoh lain wanita yang salihah, wanita yang luar biasa, ialah Maryam alaihassalam binti Imran allati ahsanat farjaha, yang mana dia seorang wanita yang sangat menjaga kemaluannya, ya, menjaga kehormatan dirinya, tak pernah disentuh oleh lelaki. Ia adalah wanita suci. Fanafakhna fihi min ruhina, maka kami tiupkan padanya daripada roh yang telah kami cipta, kata Allah. Akhirnya nanti kemudian daripada situlah tercipta Nabi Isa putra Maryam. Wa saddaqat bi kalimati rabbiha, dan ia Maryam membenarkan, beriman kepada kalimah-kalimah Rabbnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, ya. Bahkan wa'amilat bi syara'ihi, mengamalkan syariat-syariat Allah. Wa kanat minal qanitin, dan ia termasuk orang yang qanit, orang yang taat secara berterusan, ya. Maka inilah dua contoh isteri yang kufur dan dua contoh wanita yang mukminah. Dua contoh wanita yang kafir, iaitulah isteri Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi wassalatu wassalam, dan dua perempuan yang mukminah, satu isteri kepada Firaun dan yang kedua adalah Maryam binti Imran alaihassalam. Nabi SAW menyatakan dalam hadis Bukhari, kamala minar rijal kathir, ya, lelaki dari kalangan lelaki yang mencapai kesempurnaan itu ramai. Maka para nabi lelaki, para aulia lelaki, sahabat ramai lelaki. Walam yakmul minan nisa, dan tidak ada yang sempurna daripada wanita illa Asiyah, kecuali Asiyah, itulah imra'atu Fir'aun, istri Fir'aun. Wa Maryamu bintu Imran, dan Maryam binti Imran alaihassalam. Ya, itu saja kuliah kita pada hari ini. Moga-moga ayat-ayat Allah yang kita bahaskan pada hari ini memberi manfaat bagi kita semua, dapat kita ambil pengajaran-pengajaran untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Dalam pada kesempatan ini juga saya ucapkan bagi kita semua, insya-Allah malam nanti kita dah mulai sembahyang tarawih, dan esok insya-Allah kita akan mula berpuasa. So saya ucapkan selamat berpuasa kepada kita semua. Jom sama-sama kita rebut keutamaan-keutamaan yang ada pada bulan suci Ramadan. Moga-moga kita mendapatkan semua kemuliaannya, sehingga kan Allah juga ampunkan dosa-dosa kita
dan kita mendapatkan ganjaran terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik daripada Allah, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.